Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Pada kali ini Ustaz Mi akan berkongsi dengan semua pelajar tingkatan 3 tentang tajuk di dalam bahagian fiqh pelajaran yang ke-19. Nak tahu tajuk apa? Jom kita zas. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kali ini kita akan tengok pendidikan Islam KSSM tingkatan 3 bidang fiqh pelajaran 19, tajuknya Qiyamul Pemangkin Kekuatan Jiwa. Okey, boleh rujuk dalam buku teks Pendidikan Islam KSSM tingkatan 3 muka surat 157 hingga 159. Okey, jadi kita tengok dulu objektif pembelajaran kita. Yang pertama, menyatakan maksud Qiyamul Lail dan hukumnya. Yang kedua, menjelaskan amalan-amalan yang dilakukan semasa Qiyamul Lail. Amalan apa yang kita akan buat semasa Qiyamul Lail. Yang ketiga, menerangkan kelebihan melakukan amalan Qiyamul Lail. Apa kelebihan dia? Apa keutamaan dia? Okey, jom kita tengok. Okey, yang mula-mula sekali. Mula-mula sekali Ustaz nak bawa kepada semua pelajar Ustaz yang menyaksikan video pada kali ini mengenai masa ataupun waktu Qiyamul Lail daripada hadis yang sahih ini, dan juga apakah kelebihan yang kita akan dapatkan apabila kita melakukan Qiyamul Lail berdasarkan hadis ini. Jom kita ambil berkah dulu, kita baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir yaqul man yad'uni fastajiba lahu man yas'alni fa'atiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Apa maksud dia? Tuhan yang maha berkah dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia. Allahu Akbar. Bukan Allah Ta'ala yang turun. Syarah hadis mengatakan yang turun itu adalah rahmat Allah, keampunan Allah, keberkahan dari Allah, yang akan turun ke langit dunia. Bila tu? Sulusul lailil akhir, iaitu sewaktu masa berbaki sepertiga malam terakhir. Ini waktu dia, sepertiga malam terakhir. Dan berfirman, dan Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, mayadu'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku, nescaya aku perkenankan baginya. Tu yang pertama. Siapa berdoa, Allah Ta'ala pasti perkenankan doanya. Mayas'alni fa'atiyahu. Yang kedua, barang siapa yang meminta kepadaku, nescaya aku akan memberikan apa yang dimintanya. Allah, mintalah apa saja, Allah Ta'ala pasti akan berikan apa yang diminta. Dan yang terakhir, yang ketiga, mayastaghfiruni fa'aghfir lahu. Allah, ni mahal. Apa dia? Barang siapa yang meminta pengampunan daripadaku, nescaya aku mengampuninya. Allahu Akbar. Tu 3 perkara yang kita akan dapatkan bila kita berjaya melaksanakan Qiyamul Lail. Hadis ni riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-1145 di dalam Sahih Bukhari. Okey. Sekarang penjelasan mengenai waktu afdal Qiyamul Lail. Dah tahu tadi kan? Allah Ta'ala tu, dia akan turun ke langit dunia, rahmat dia, keberkahannya, pengampunannya, dan dia akan bagi 3 perkara tadi. Kalau berdoa diperkenankan, kalau diminta apa yang diminta pasti akan diberikan, dan siapa yang minta ampun kepada Allah pasti akan diampuni oleh Allah. Bila tu? Sepertiga malam terakhir. Jadi orang akan tanya, bila waktu sepertiga malam terakhir tu?
Okey, sekarang kita tengok penjelasan dia. Sebenarnya, ni satu gambaran. Sebenarnya bermula waktu malam ialah dengan masuknya waktu maghrib. Mula waktu malam, bila masuk maghrib tu malam. Dan berakhir dengan habisnya waktu isyak. Berakhir malam ni bila habis waktu isyak. Bila tu? Sampai subuh. Mula maghrib, habis subuh. Itu. Okey, jika dia ambil kira waktu solat semasa di Kuala Lumpur, dia bagi gambaran. Jika dia ambil kira waktu solat semasa di Kuala Lumpur mengikut kaedah 24 jam, waktu maghrib bermula pada jam 19.21 malam. Iaitu pada pukul 7.21 malam. Dan berakhir waktunya isyaknya pada jam 5.52 malam. Pagilah waktu subuh tu masuk. Maka tengok dia kata, maka jumlah waktu malam ialah 10 jam 50 minit. Jumlah waktu malam semua sekali 10 jam 50 minit. Jadi jika sepertiga malam ialah 3 jam 50 minit, sepertiga malam 3 jam 50 minit, maka diambil sepertiga malam terakhir itu kira-kira pada jam 2.21 pagi tu, ataupun kira malam lah, sebab lepas maghrib tu kira malam. Jadi 2.21 malam, kalau kita panggil pagi kan, 2.21 malam, kalau ikut istilah ni, sehingga subuh. Kalau bahasa kita yang biasa, 2.21 pagi sampai subuh, itu sepertiga malam yang terakhir. Kalau ikut gambaran ni, berkenaan solat tahajud, itu dapatlah gambaran tu kan. Okey, sekarang kita tengok berkenaan solat tahajud. Solat ini dilaksanakan selepas bangun dari tidur. Bangun daripada tidur itu dipanggil tahajud. Dan sebelum masuk waktu subuh. Boleh buat tahajud ni, bangun tidur, sebelum masuk waktu subuh, buatlah tahajud. Rujuk Fiqh Al-Manhaji jilid 1 muka surat 217. Okey, sekarang kita masuk kepada tajuk kita. Yang tadi tu gambaran sebagai penambahan info. Okey, supaya jelas. Okey, yang pertama maksud qiyamul lail. Dia terbagi pada dua, qiyam dan al-lail, iaitu amalan. Qiyam ni bangun, al-lail tu malam, jadi bangun malam. Di segi istilah syaraknya, qiyamul lail ialah amalan bangun malam, bangun, qiyam. Lail, malam, amalan bangun malam untuk beribadat kepada Allah seperti menunaikan solat tahajud dan membaca Al-Quran. Okey, hukum dia, hukum melakukannya adalah sunat. Bukan wajib, sunat. Okey. Kemudian dalilnya apa? Dalil naqlinya iaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa maksud dia? Maksudnya, dan daripada sebahagian malam, bertahajudlah kamu dengan solat tambahan bagimu. Nafilah. Nafilah ni sunat lah, sebagai tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu menempatkanmu di tempat yang terpuji. Itu dalil naqli yang menjadikan hukum melaksanakan solat qiyamul lail ini ataupun bangun malam ini adalah sunat. Yang keempat, kita akan tengok antara amalan Rasulullah SAW sebelum qiyamul lail. Jadi sebelum qiyamul lail ni apa yang Nabi buat? Okey, yang pertama, Nabi bersiwak. Bangun, Nabi bersiwak, berus gigi. Dan sebelum dia nak melakukan qiyamul lail ni, dia akan keluar daripada rumah dan akan memandang ke langit, melihat kebesaran Allah. Dia tengok bulan, dia tengok bintang, dia tengok langit yang luas, bulan yang besar, bintang yang banyak, yang kalau boleh pergi tengok lagi besar daripada bulan, langit yang luas. Macam mana pula yang menciptakan langit yang luas, macam mana pula yang menciptakan bulan yang besar dan bintang-bintang yang bertebaran, yang semuanya besar-besar belaka.
Macam mana pula tu? Maha besar. Allahu Akbar. Jadi tujuan dia tu nak melihat kebesaran Allah. Sambil melihat kebesaran Allah, Nabi membaca surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allahu Akbar. Apa maksud dia? Sesungguhnya pada kejadian langit, nampak? Dan bumi. Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Dan pada pertukaran malam dan siang. Allah. Ni semua cerita kebesaran Allah. Bumi, langit, pertukaran malam dan siang. Semua dilakukan oleh Allah. Ini apa dia? Ada tanda kekuasaan Allah. Bila tengok tu Allah, siapa yang mampu tukarkan malam dengan siang? Siapa yang mampu menciptakan langit yang luas? Siapa yang boleh buat bumi yang macam ni? Allahu Akbar. Tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Semua persoalan tadi hanya boleh difikirkan oleh orang-orang yang berakal. Jadi kita orang berakal, bila kita nampak langit, kita nampak Allah. Bila kita tengok bulan, kita nampak Allah. Bila kita tengok bumi, kita nampak Allah. Nampak Allah tu macam mana? Kita yakin bahawa Allah Ta'ala tu ada. Dan dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dialah Allah yang disembah. Pada engkau wahai Allah kami sembah, dan kepada engkau wahai Allah kami minta tolong. Begitu. Okey. Yang kelima, amalan semasa qiyamul lail. Apa amalan masa qiyamul lail ni? Nabi memulakan qiyamul lail dengan solat tahajud. Mula-mula sekali Nabi buat tahajud. Kemudian diikuti dengan solat sunat yang lain. Diikuti dengan solat sunat yang lain, iaitu solat sunat hajat dan solat sunat taubat. Okey. Yang kedua, Nabi buat apa lagi? Perbanyakkan zikir, istighfar, berdoa dan membaca Quran. Selang-seli tu kita boleh berzikir, kan? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Boleh, kan? Boleh istighfar, astaghfirullah illallah kana tawwaba, astaghfirullah illallah kana tawwaba. Boleh macam-macam zikir ada yang Allah Ta'ala melalui mulut Nabi Muhammad SAW memberikan cara kita berzikir macam-macam. Boleh zikir subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh. Kemudian kita boleh juga membaca Al-Quran. Okey. Kemudian diakhiri dengan solat sunat witir. Kalau kita pernah sembahyang tarawih dulu kan, last sekali selepas sembahyang tarawih dia ada solat sunat witir. Dilakukan dengan berapa rakaat? 3 rakaat. Boleh juga buat 1 rakaat. Begitu. Jadi ini yang terakhir, yang nombor 6, kelebihan bagi mereka yang mengamalkan qiyamul lail. Yang ini yang orang tak. Kalau tengok hadis tadi, dia ada sebut apa? Dia sebut apa? Kalau kamu doa pada aku pasti akan memakbulkan doa kamu. Jadi yang pertama sekali, orang yang qiyamul lail, Allah Ta'ala akan makbulkan doanya. Doa dimakbulkan oleh Allah. Yang kedua, menjadi hamba yang bersyukur. Syukur apa ni? Syukur sebab Allah Ta'ala bagi Islam. Syukur apa ni? Sebab dapat hidayah daripada Allah. Macam mana Nabi Muhammad SAW, macam mana dia kalau qiyamul lail? Sampai bengkak kaki dia. Allahu Akbar. Sampai isteri dia Aisyah tanya pada dia,
Ya Rasulullah, kamu tu Nabi, kamu tu Rasul, kamu dijamin masuk syurga. Kenapa kamu macam seolah-olah Aisyah nak tanya, kenapa teruk-teruk semayang sampai bengkak-bengkak kaki berdiri lama ni? Apa kata Nabi? Salahkah aku bersyukur kepada Allah? Allahu Akbar. Macam tu kita. Orang yang qiyamul lail itu tanda dia syukur. Allah Ta'ala bagi Islam kat dia. Hari tu perjalanan hidup dia baik, diuruskan oleh Allah dengan baik, dipermudahkan pelbagai urusan, diberikan hidayah, tunjukkan jalan yang lurus. Jadi kita kena syukur pada Allah. Macam mana cara syukur? Qiyamul lail. Okey, menjadi hamba yang bersyukur. Okey, yang ketiga, mendapat kemuliaan dan tempat yang terpuji di sisi Allah. Orang yang qiyamul lail, yang tadi tu maqaman mahmuda. Ya, Quran tu kata ni, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmuda tu. Orang yang qiyamul lail, dia akan dapat kemuliaan dan tempat yang terpuji di sisi Allah. Maka orang ni jadi orang yang paling dicintai Allah dan dekat dengan Allah. Begitu. Yang keempat, memberi ketenangan pada jiwa untuk lebih khusyuk beribadat kepada Allah. Waktu malam kita lebih khusyuk dalam beribadat kepada Allah, dan ia merupakan satu latihan untuk menjadikan jiwa kita lebih tenang dan menjadi latihan untuk kita khusyuk di dalam ibadat-ibadat kita. Wallahu alam, mudah-mudahan nota ini ataupun penerangan ini memberi penjelasan kepada semua yang menonton video Ustaz Mi pada kali ini. Okey. Jadi sebelum Ustaz Mi nak akhiri video tentang PDPC Ustaz Mi pada kali ini, Ustaz Mi bawa satu soalan kebat daripada buku teks muka surat 159. Buku teks tingkatan 3 KSSM Pendidikan Islam, muka surat 159, soalan nombor 7. Muka surat 159 dia ada penilaian. Last kali soalan tu muka surat 159, last kali soalan nombor 7, dia ada soalan kebat. Okey, jom kita tengok soalan ni. Ini dia. Jadi Ustaz Mi mudahkan, Ustaz Mi terus merumikan bagi murid-murid Ustaz Mi yang susah kan, susah nak faham ataupun nak baca dengan jawi, boleh tengok kepada rumi yang Ustaz Mi rumikan. Okey, umat Islam telah sedia maklum tentang kelebihan qiyamul lail. Namun tidak ramai yang ingin merebut peluang untuk melaksanakan ibadah ini. Mengapakah situasi ini berlaku? Allah. Dapat tak? Soalan ni apa? Mengapakah? Bila soalan mengapakah, apa yang dia nak? Yang tu kita kena gali dan kita kena korek, kita kena fikir. Apa yang dia nak? Bila soalan mengapakah? Kalau soalan bagaimanakah, yang kita kena fikirkan cara. Tapi kalau soalan mengapakah, yang kita kena fikirkan punca. Jadi apakah punca? Ramai orang sedia maklum tentang kelebihan qiyamul lail. Diampunkan dosa, dimakbulkan doa, diberi apa yang diminta, tahu. Tapi tak ramai yang ingin merebut peluang untuk melaksanakan ibadah ini. Ramai orang tak rebut, orang tak berusaha ke arah tu. Apa masalah ni? Punca dia apa? Kan? Jadi Ustaz Mi bagi jawapan cadangan Ustaz Mi. Lepas itu yang kedua diminta apa? Kemukakan cadangan anda untuk menangani situasi tersebut. Okey. Sekarang kita tengok jawapan dia. Ini antara cadangan jawapan Ustaz Mi lah. Mungkin ada jawapan-jawapan yang lebih relevan dan memang Ustaz Mi boleh jawab lebih daripada cadangan apa yang Ustaz Mi cadang ni. Tapi Ustaz Mi memilih ini supaya yang melihat video Ustaz Mi mungkin ada lagi idea yang lebih menarik dan boleh jawab. Cuma kaedahnya kena sama dan kena relevan, kena dengan soalan ni. Iaitu dia minta punca. Jadi Ustaz Mi letakkan punca ini, terus kepada punca. Okey, Ustaz Mi baca jawapan dia. Punca situasi ini berlaku akibat mengamalkan tidur lewat. Bukan tak nak buat. Kan? Bukan tak, dah tahu nak buat, tapi masalahnya puncanya ialah tidur lewat. Masalah tidur lewat. Okey. Ini isi. Kita nak sambung dengan huraian, dia ada kata hubung. Sambil-sambil tu kita belajar tips-tips untuk memudahkan anda memikir, untuk menyambung kepada huraian, untuk menyambung kepada huraian lengkap, untuk menyambung kepada kesimpulan.
Okey. Sebelum Ustaz Mi terlupa, ingatlah kebat ada 4. Yang pertama kita kena ada isi 1 markah, yang kedua huraian 1 markah, yang ketiga huraian lengkap 1 markah, yang keempat kesimpulan 1 markah. Kumpul 4-4 ni, cantik ayatnya, tersusun, relevan, maka akan dapat 4 markah. Okey. Jadi cara mudahnya, selepas letakkan isi, kita nak sambung ayat apa ni? Jadi dia ada tips. Tip dia ialah perkataan suka. S-U-K-A. S merujuk kepada supaya, U untuk, K untuk kerana, A untuk agar. Jadi S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Nah, pilih nak letak 40 tu apa? Supaya ke S? K untuk U ke? Untuk K ke kerana? A ke agar? Jadi yang paling sesuai ialah punca situasi ini berlaku akibat mengamalkan tidak lewat. Kerana kita pilih K, kerana melakukan hal-hal yang tidak memberi manfaat sehingga lewat malam. Okey. Kita nak sambung kepada huraian lengkap. Huraian lengkap kita boleh sambung dengan kesannya. Contohnya seperti tu antara cara kita nak create, bantu kita untuk create jawapan bagi huraian lengkap. Jadi Ustaz Mi selalu memilih kesannya. Kadang-kadang contohnya jugalah. Boleh juga contohnya. Jadi pada kali ini Ustaz memilih kesannya. Kesannya seseorang akan keletihan dan tidak berjaya untuk melakukan qiyamul lail. Okey. Last sekali. Kesimpulannya. Ini terus merujuk kepada apa yang diminta daripada soalan tadi apa? Kemukakan cadangan anda untuk menangani situasi tersebut. Jadi kesimpulannya, Ustaz Mi selalu sebut terus kepada kesimpulannya. Selepas kesimpulannya, kita sambung dengan ayat dorongan. Ayat dorongan apa? Kita hendaklah, kita haruslah, kita perlulah, kan? Jadi Ustaz Mi selalu memilih kita hendaklah. Jadi itu cadangan lah tu, kita hendaklah, dorongan. Jadi kesimpulannya, kita hendaklah apa? Mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu tidur awal selepas isyak supaya badan cukup rehat dan tidak terhalang untuk melakukan qiyamul lail. Selesailah soalan kebat kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan siapa yang melihat video Ustaz Mi pada kali ini, PDPC bersama Ustaz Mi, boleh faham dan dapat manfaat. Boleh share insya-Allah. Assalamualaikum, jazakumullah khairan.